Astaghfirullah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. La ilaha illallah wal hayyul qayyum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji-pujian syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpah kurnianya dan izin daripada Allah. Dapat kita bersama-sama pada pagi ini dalam pengajian kuliah duha, yang mana seperti biasa kita akan sambung lagi pengajian kita, iaitu pengajian kitab Munyatul Musalli karangan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullah ta'ala.
Baik. Kita akan sambung lagi perbahasan kita insya-Allah. Ke surat berapa? Sekejap Surat 3. Muka surat 3 Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Baris yang ke-6. Baris yang ke-6 muka surat 3. Ini masalah memeliharakan solat. Ini pada masalah memeliharakan solat. Jadi kita dah habis dah bicara dah habis bicara masalah semalam berkenaan tentang solat itu adalah tiang agama. Kemudian kita dah cerita juga sedikit tentang tempatnya atau perbandingannya semayang itu seperti di tempat kepala pada seseorang manusia. Nak cerita kata semayang itu penting. Dinisbahkan dia tu seperti kepala. Kalau orang tu tidak ada kepala, maka orang tu mati. Begitu juga kalau orang tu tidak menunaikan solat, maka hati dia gelap. Tu dia. Kata musannif, ja'alana Allahu wa iyyakum minal muhafizina 'ala as-salati al-muqimina laha al-khashi'ina fiha الدائمين عليها فبذلك أمر الله عباده المؤمنين في كتابه وبه وصفهم فقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Surah Al-Baqarah. Baik. Kata musannif, maka menjadikan kami oleh Allah Subhanahu wa ta'ala situ maka kami yang sedapnya macam ni. Kalau nak elok ayat dia tu, maka telah, tambah sikit, maka telah menjadikan kami oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tulis situ. Kena tambah sikit telah. Maka telah menjadikan akan kami oleh Allah Ta'ala. Menjadikan apa? Lagi pula. Lagi pula. Dan akan kamu. Kami tu Syekh Daud Al-Fatani. Macam semalam kita beritahu. Kami tu Syekh Daud Al-Fatani. Dan akan kamu. Akan kita lah. Kamu tu di sini iaitu dengan makna kita. Menjadi apa? Setengah daripada golongan
orang yang memeliharakan atas sembahyang yang 5 waktu. Ni dia berdoa. Jadi Syekh Daud berdoa pada kita, mudah-mudahan kita ni setengah daripada golongan orang yang memeliharakan atas sembahyang yang 5 waktu. Amin. Alhamdulillah. Syekh Daud tolong doa kepada kita. Mudah-mudahan kita ni golongan orang yang memeliharakan akan sembahyang yang 5 waktu. 1. Dan orang yang mukim bagi dan orang yang mukim bagi sembahyang. Ni pun begitu juga. Jadi Syekh Daud dia doakan kita supaya kita dapat menjaga sembahyang 5 waktu. 1. Dan juga orang yang bermukim bagi sembahyang. Apa maksud bermukim? Yakni mendirikan dan memeliharakan sembahyang. Bukan sekadar dapat jaga sembahyang, kemudian lagi pula dapat mendirikan sembahyang, dia kata. Lagi pula kita ni bermukim. Bermukim ni tulis dobit situ. Dan orang yang bermukim, orang yang mukim ini orang yang menunaikan bagi sembahyang. Tulis situ. Mukim di sini dengan mana menunaikan? Mukim di sini dengan mana menunaikan? Dobit situ. Dan orang yang mukim ini dan orang yang menunaikan bagi sembahyang. Apa maksud orang yang menunaikan sembahyang? Yakni mendirikan dan memelihara akan sembahyang. 1. Syekh Daud doakan kita lagi tu. Lagi pula. Dan lagi orang yang khusyuk padanya pada sembahyang. Syekh Daud doa kat kita juga. Mudah-mudahan kita ni jadi orang yang khusyuk pada sembahyang. Apa dia khusyuk? Depan tu ada. Apa maksud khusyuk? Yakni tetap hatinya. Hati dia tetap. Hati dia tak pergi ke lain. Tu khusyuk. Contoh kita kata. Kita kata gini Kita kata kita makan nasi dengan lauk. Kita makan-makan tu hati kita tetap dia khusyuk. Kita panggil orang kata khusyuk. Tak pandang kok lain dah. Lebih-lebih lagi dia dapat kambing pula. Contoh, orang tu suka makan kambing. Lepas tu makan nasi Arab. Ikutlah. Dia makan-makan dia khusyuk. Apa khusyuk? Iaitu tetap hati dia pada sesuatu benda. Itu panggil khusyuk. Habis itu. Jadi kata dia, yakni tetap hatinya, hati bagi orang yang sembahyang. Tetap dan anggotanya, tetap hati dan anggotanya di dalam sembahyang. Dia nak dua. Bila sebut khusyuk, hati dia tetap, lagi pula dan anggota dia tetap di dalam sembahyang. Itu panggil khusyuk. Tapi kena ingat, ini bukanlah syarat sah sembahyang. Bukan syarat sah sembahyang. Kita maklum. Ini bukanlah masuk dalam rukun sembahyang. Ini masuk dalam kesempurnaan sembahyang. Itu kena ingat. Ini masuk dalam kesempurnaan sembahyang. Sebab apa? Kalau orang tu tak khusyuk, sembahyang kita sah ke tidak? Sembahyang kita tetap sah. Sembahyang kita tetap sah. Habis itu. Sebab tu ada orang tanya, Ustaz, kalau orang tu tak khusyuk sembahyang sah tak? Sembahyang tetap sah. Dia sembahyang dia kena, kalau syarat cukup, rukun cukup, maka sembahyang kita dibilang sah. Adapun khusyuk
Ini bahagian daripada perkara kesempurnaan di dalam sembahyang. Baik. Kemudian lagi yang mengekalkan atas sembahyang. Syekh Daud doa kita lagi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengekalkan kita di atas sembahyang. Yang ni tiap-tiap sudah sembahyang. Ni. Mencita ia orang sembahyang tadi hendak mengerjakan sembahyang yang kedua. Demikianlah selama-lamanya. Allah Akbar. Ni maksud kata mengekalkan sembahyang. Maksudnya mengekalkan sembahyang, maksudnya kita ada niat. Kita bercita-cita hendak mengerjakan sembahyang yang keduanya. Demikianlah selama-lamanya. Tu maksud dia. Ini yang kita nak. Tadi kita dah sembahyang subuh dah. Secara berjemaah, contoh. Kemudian saya pasang cita-cita pula. Saat lagi nak sembahyang jemaah. Solat fardu zuhur pula. Solat fardu zuhur. Itu dia maksud kata mengekalkan sembahyang. Bukan maksud mengekalkan sembahyang tu. Aku sembahyang zuhur. Tak kira lah. Lepas tu tak ada bercita-cita. Tak ada. Dia syarat nak bercita-cita itu dipanggil mengekalkan sembahyang. Sebab jikalau orang tu mati pada sebelum sampai waktu zuhur, maka dia tu dikira dapat pahala dah. Sebab tu kena ada cita-cita begitu. Tengok. Yakni tiap-tiap sudah sembahyang, mencita ni maksudnya bercita-cita. Tulis itu. Bercita-cita ia orang sembahyang tadi hendak mengerjakan sembahyang yang keduanya. Demikianlah selama-lamanya. Tak kira lah. Sampai bila-bila pun kita niat macam tu. Kita bercita-cita macam tu. Tu dia. Antaranya yang disebut kata yang ni tiap-tiap sudah sembahyang ni, lagu mana? Ulama bahas. Dia kata, ketahuilah bahawa duduk dalam masjid untuk menunggukan solat itu amat besar pahalanya dan fadilatnya. Ini kalau orang tanya ustaz, ni bagi kaum lelaki lah kalau yang sembahyang jemaah. Dia kata, ustaz duduk dalam masjid tu tunggu sembahyang. Itu dia kata amat besar pahalanya. Amat besar pahalanya. Dan fadilatnya. Dalil ada hadis, dalil daripada hadisnya. Dalam kitab kita tak ada. Tapi saya nak cerita benda luar. Nak cerita kata, kalau orang lelaki tu duduk dalam masjid untuk menunggukan solat. Itu amat besar pahalanya. Allah Akbar. Itu bagi kaum lelaki. Dalilnya hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La yazalu ahadukum fi salatin madama yantaziruha. Wa la tazalu al-malaikatu tusalli ala ahadikum madama fil masjid. Allahumma fir lahu, Allahumma arhamhu ma lam yuhdith. Maksudnya, sentiasa seorang kamu dalam pahala solatnya. Ni ada hadis. Selama ia menunggukan solat. Dan sentiasa para malaikat beristighfar kepada seorang kamu selama berada di dalam masjid. Allah Akbar, untung nanti lepas PKP ni orang lelaki pakat duduk dalam masjid lah. Malaikat duk istighfar pada kita. Duk minta ampun pada kita. Katanya malaikat, Allahumma fir lahu, Allahumma arhamhu. Selama mana seseorang tu tiada berhadas. Maksudnya, dia duduk dalam masjid tadi dalam keadaan berwuduk. Kalau duduk dalam masjid, tak ada wuduk, tu tak jadi. Tapi kalau duduk masjid ada wuduk, para malaikat beristighfar kepada kita. Malaikat doa, Allahumma fir lahu. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah bagi seseorang itu. Allahumma arhamhu. Ya Allah, ya Tuhanku, kau berikan rahmat
kepada seseorang tadi. Itu doa dia. Doa para malaikat. Habis. Ini hadis riwayat At-Tirmizi. Ini riwayat daripada hadis Tirmizi. Habis itu. Kemudian sambung lagi. Maka dengan demikian itulah. Apa itulah? Iaitu 4 perkara tadi. Iaitu Syekh Daud mendoakan kita orang mudah-mudahan kita ni golongan orang yang memeliharakan sembahyang dan juga orang yang menunaikan sembahyang. Lagi pula kita ni orang yang khusyuk. Lagi pula kita ni mestilah orang yang bercita-cita hendak mengekalkan di atas sembahyang. Maka demikian itulah 4 perkara tadi. Itulah menyuruh Allah Subhanahu wa taala akan hamba Allah. Hamba Allah mana? Yang mukmin di dalam kitabnya. Apa maksud di dalam kitabnya? Di dalam hadis. Di dalam hadis, minta maaf. Di dalam Al-Quran. Di dalam kitab ni, dalam Al-Quran. Dan dengan dia. Dalam Quran ni, dalam Al-Quran disebut. Mana Al-Quran tu? Allah Ta'ala berfirman. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ. Tu. Jadi, menyuruh Allah SWT akan segala hambanya yang mukmin di dalam kitabnya. Di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala suruh mereka itu memelihara akan sembahyang. Bermula mereka itu adalah dimuliakan di dalam syurga esok. Itu maksudnya. Kalau kita jaga 4 perkara ni, Allah Ta'ala bermula mereka itulah orang yang dimuliakan di dalam syurga esok. Kalau kita jaga sembahyang ni, 4 perkara ni. Sembahyang tu kena jagalah. Tapi kita jaga 4 perkara ni. Habis itu. Dan dengan dia, dengan 4 perkara tadi tu. Dan dengan dia 4 perkara tadi, memperikan sifat mereka itu. Apa maksud kata memperikan? Dobek tepi. Memperikan dengan mana? Menyebutkan. Ataupun kita kata menyatakan. Itu maksud memperikan. Memperikan dengan mana? Menyebutkan. Ataupun mensifatkan. Minta maaf. Ataupun kita kata menyebutkan. Ataupun kita kata menyatakan. Menyatakan. Memperikan dengan mana? Menyatakan. Ataupun kita kata menyebutkan. Dan dengan dia, dengan 4 perkara tadi, memperikan sifat mereka itu, yang ini menyebutkan sifat mereka itu. Jadi Allah Ta'ala menyebutkan sifat mereka itu. Mana dia? Maka firman ia Allah Ta'ala, pelihara ia. Peliharakan. Tu. Peliharakan oleh kamu, hei orang-orang yang mukminin, atas sembahyang yang 5 waktu itu. Dan memeliharakan atas sembahyang wusta. Ni tengok. Ini dia ambil daripada terjemahan dalam Al-Quran. Menceritakan. Maka dengan 4 perkara ni menyebutkan sifat mereka itu, menceritakan sifat mereka itu. Boleh juga menceritakan, boleh. Boleh juga. Memperikan ni bahasa orang dulu, bukan bahasa Fatani. Bahasa Melayu dulu.
bahasa Melayu orang dulu, dia panggil memperi. Memperikan, mensifatkan, menceritakan boleh juga. Ataupun menyatakan boleh juga. Baik. Maka dengan demikian itulah menyuruh Allah Subhanahu Wa Taala akan segala hamba-Nya yang mukmin di dalam kitabnya. Dan dengan dia 4 perkara tadi memperikan sifat mereka itu. Mana dia? Maka firman ia Allah Ta'ala ni terjemahan daripada Hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Assalamualaikum Ustaz, adakah wanita nanti waktu solat di rumah bukan masjid juga mendapat ganjarannya seperti mana orang lelaki? Sebab tu kalau kita belajar hukum fiqh, kita maklum yang dituntutkan sunat berjemaah di masjid itu bagi orang lelaki. Ini saya dah bahas. Saya dah bahas dekat masjid negeri dulu. Saya tak pasti saya dah bahas ke dekat masjid wilayah. Jadi yang afdalnya orang perempuan itu dia sembahyang di rumah. Dia sembahyang di rumah. Sebab tu ada perbahasan dalam kitab Hidayatus Subyan. Disebut dia kata makruh bagi kaum perempuan yang muda, orang perempuan muda, kalau dia seorang-seorang dia pergi tu, kalau tak menimbulkan fitnah makruh. Tapi kalau menimbulkan fitnah bagi orang muda ke siapa-siapa ke, itu haram. Sebab sunat bagi perempuan itu dia sembahyang di rumah. Itu pada asal hukum. Tapi kalau kita kaitkan dengan kata suami dia nak pergi, itu masalah lain. Semata-mata dia tu. Jadi bila dia menanti-nantikan solat di rumah, maka ganjarannya tu, kata ulama, seperti juga orang lelaki. Contoh seperti mana? Seperti mana orang lelaki sembahyang jemaah di masjid, begitu jugalah walaupun orang perempuan tu sembahyang seorang di rumah sekalipun, pahala dia sama, menyamai juga. Ini saya pernah bahas perbahasan masalah sembahyang berjemaah bagi kaum perempuan. Sebab sunat dia panggil fardu kifayah itu dituntut bagi kaum lelaki. Bukan bagi kaum perempuan. Maka kita faham daripada situ, ganjaran dia pun begitu juga. Kalau kita duduk tunggu bila nak masuk azan, masuk macam tu jugalah bagi kaum perempuan pun. Sebab apa? Sebab kita faham daripada nas lelaki sunat ataupun dia panggil fardu kifayah bagi dia sembahyang berjemaah di masjid. Tak kira masjid ke surau, tapi jemaah tu wajib lah bagi lelaki tu. Bukan kata wajib sampai berdosa tu, tak. Tapi tuntutan. Tuntutan. Orang lelaki tu, kalau kita dia, contoh dia kata, Ustaz, saya kesian kat rumah saya, Ustaz. Ni kita cerita sebelum PKP lah, bukan waktu PKP. Waktu PKP ni tak apalah sembang jemaah kat rumah. Macam saya tak apa, sebab surau kat bawah ni je. Jadi kalau nak skala tu tak apa, nak sembang rumah nak mendidik anak, kalau anak kecil macam saya anak kecil lagi tak apalah. Jadi bagi lelaki tu, kalau dia tahu kata surau tu dekat depan rumah dia, lepas tu dia bagi alasan kata, Ustaz, saya sembahyang berjemaah dengan isteri dekat rumah, itu afdal ke Ustaz? Adakah afdal sama pahalanya seperti saya sembahyang jemaah di masjid ataupun surau? Tak sama. Tak sama. Jemaah dapat, dia sembahyang jemaah dekat rumah dapat, tapi tak sama pahala dia seperti dia sembahyang berjemaah di masjid ataupun surau. Tak sama. Sebab apa? Sebab tuntutan itu pada lelaki. Habis Ustaz, saya kesian kat isteri saya tak sembahyang jemaah, Ustaz. Sebab tu dibahaskan dalam kitab fiqh. Walaupun orang perempuan tu tak sembahyang jemaah sekalipun, tapi dia sembahyang seorang diri tu, pahalanya sama seperti orang lelaki sembahyang berjemaah di masjid. Ni ada dibahaskan, ni dibahaskan dalam kitab-kitab yang besar. Ni saya bahas lama dah, berapa tahun dah. Dulu kalau ada setengah-setengah masjid tu, kalau diorang minta isu ni, saya buka kitab. 2-3 buah kitab bahas tu saja. Dalam sejam, 2 jam.
Saya rasa masjid negeri tu dah clear dah. Saya rasa masjid wilayah tak pernah lagi sebab saya mengajar masjid wilayah ni kitab tauhid je. Masjid Airiah pun saya tak pernah hurai sebab saya mengajar tauhid saja di situ. Habis itu. Tapi ala kuliah kalau PKP ni nak sembahyang Jumaat kat rumah tak ada masalah apa. Sebab takut-takut ada orang salah faham. Kalau aku sembahyang Jumaat dekat rumah sama biar aku sembahyang Jumaat kat rumah dengan bini aku. Kalau orang guna akal, dia kata sembahyang Jumaat tu afdal apa tu dapat pahala besar. Kalau orang tak belajar, dia kata apa? Oh, sembahyang Jumaat ni dapat pahala besar. Oh, kalau gitu aku sembahyang Jumaat kat rumah lah sembahyang dengan bini aku. Aku sembahyang dengan isteri aku sampai bila-bila. Sebab apa dah sembahyang Jumaat? Sama je sembahyang Jumaat kat masjid surau. Tak sama. Cerita dia tak sama. Pahala lebih masjid surau lagi. Apa 4 perkara yang Ustaz bincangkan dalam bab ni? Kan tadi saya beritahu tadi. 4 perkara tadi. Yang pertama tadi, memeliharakan atas sembahyang yang 5 waktu. 1. Yang kedua, orang yang menunaikan sembahyang iaitu mendirikan sembahyang. 2. Yang ketiga, mestilah khusyuk pada sembahyang. Yang keempat, iaitu bercita-cita untuk mengekalkan di atas sembahyang. Maksudnya apa bercita-cita? Maksudnya bercita-cita hendak mengerjakan sembahyang yang kedua. Betul saya tak mau bahas hukum ni lagi. Betul. Itu memang ada disebut. Baik. Dia masalah perempuan, adakah tak boleh langsung sembahyang jemaah? Boleh sembahyang jemaah kat masjid surau. Bagi siapa? Tuntutan bagi perempuan, ranking dia ranking haram, makruh, harus. Adapun perempuan yang tua, apabila seseorang tu pandang padanya tidak ada syahwat, contoh kita bagi tahu dia tua dah, kemudian dia pergi ke masjid dan surau, itu hukum bagi perempuan itu harus hukumnya. Ini yang kata Nabi buat tu. Memang kita guna hadis Nabi, tapi hadis Nabi tu mestilah ditengokkan pada perbahasan fiqahnya. Fiqah dalam mazhab Syafi'i kita. Sebab dia Rasulullah membuat perintah untuk wanita di masjid Nabi itu bagi perempuan mana? Itu bagi wanita yang apabila dia lihat kepadanya, seseorang itu melihat padanya tidak ada syahwat. Lagi pula perempuan itu tidak boleh memakai bau-bauan. Tidak boleh pakai perhiasan yang cantik-cantik. Dia tak boleh pakai perhiasan cantik-cantik, tak boleh. Bau-bauan pun tak boleh. Zaman kita sekarang ni, perhiasan macam-macam. Telekong warna pink ada, merah ada, biru ada, coklat ada, hijau ada, macam-macam. Tu perhiasan lah. Perhiasan. Macam-macam. Lepas tu dengan bau-bauan lagi, tu macam-macam. Sebab tu kita kata, elok-elok kita nak sembahyang jemaah, tiba-tiba nak mendapat, kalau lah berlaku fitnah. Maksud berlaku fitnah ni maksudnya, tu nanti saya bahas. Belum tak sampai masuk lagi tu. Tak masuk lagi tu. Itu tak masuk lagi Kak Lin. Saya buat cerita masalah Ustaz tu saya tak bahas lagi. Saya hanya baca saja, tiba-tiba ada orang tanya soalan. Tak apa. Nanti saat kita tak baca lagi tu. Baik. Kemudian kalau kita kata masalah untuk jadi otak-otak, ialah kalau perempuan, kalau dia betul-betul tu dia tak ada berkait dengan suami ke, dia tak ada suami dah, elok dia sembahyang kat rumah lah. Habis itu. Baik, tengok kitab. Dan memeliharakan. Ni tengok.
Peliharakan oleh kamu, hai orang yang mukminin, atas sembahyang yang 5 waktu itu, dan memeliharakan atas sembahyang wusta. Dan berdirilah kamu bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Berdiri yang mana mengerjakan. Tulis itu. Dan mengerjakan. Dan mengerjalah kamu bagi Allah Subhanahu Wa Taala, kerana mengerjakan kamu akan segala taat. Baik. Solat wusta tu apa? Sekejap lagi kat bawah tu ada tulis. Tengok. Maka dikehendaki dengan solawat itu. Solawat dengan mana solat? Solawat dengan mana solat? Maka dikehendaki dengan solawat itu, iaitu sembahyang fardu yang 5 waktu. Apa dia? Iaitu zuhur dan asar. Ni dia bahas. Iaitu zuhur dan asar dan maghrib dan isyak dan subuh. Wusta tak masuk lagi. Bawah tu lagi. Dia kena tengok bawah lagi nanti. Dia tak mau. Kita jangan bahas semua sekaligus. Sekali lagi bawah tu dia tulis. Dan dikenakan dengan solat wusta. Tu jauh lagi tu. Apa dia solat wusta nanti sekali lagi kita nak bahas. Ni sekali lagi kalau bahas wusta ni, saya nak minta semua orang dobit banyak. Dah tanya wusta ni kena dobit banyak lah. Baik, tengok. Jadi dikehendaki sembahyang as-salawatil wusta, as-salawati, hafizu ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah oleh kamu di atas solawat, sembahyang-sembahyang. Sembahyang-sembahyang di sini iaitu sembahyang yang 5 waktu. Zuhur dan asar dan maghrib dan isyak dan subuh. Maka demikian itu ialah yang 5 perkara tadi tu, sembahyang yang tiada diluluskan. Apa tiada diluluskan? Tulis itu. Yang ini tiada diboleh. Ialah sembahyang yang tiada diluluskan. Yang ini yang tiada boleh akan seorang daripada orang Islam meninggalkan satu waktu daripadanya. Daripada orang Islam tadi pada satu kelakuan. Jadi orang Islam tak boleh nak tinggal satu pun tak boleh. Ustaz, kalau Harun bagi orang tu bagi pahala jemaah dia dapat lah. Pahala jemaah dia dapat lah. Tapi nak cerita kata, pergi ke masjid tu hukumnya harus diloloskan. Kitab Rumi tulis lolos. Kitab Rumi tulis lolos ke lulus? Tengok. Bukan loloskan, luluskan. Tiada boleh. Tiada boleh diluluskan. Maksudnya, tiada diluluskan, tiada diboleh akan seseorang daripada orang Islam meninggalkan satu waktu daripadanya, daripada solat tadi. Tak boleh nak tinggalkan satu waktu pun daripada solat. Loloskan. Kitab Jawi saya lulus. Bukan loloskan. Yang tiada diloloskan akan seorang. Yang tiada lulus ini makna mana? Tiada boleh. Tulis itu. Tiada boleh akan seorang daripada orang Islam meninggalkan satu waktu daripadanya daripada solat. Habis itu. Rumi loloskan. Itulah Rumi. Saya memang pakai Jawi lah. Rumi saya tak pakai mana. Allah Alam lah Rumi tu macam mana. Tapi kalau Jawi tu lulus. Tiada diluluskan, ini tiada izin ataupun tidak boleh. Boleh.
tiada izin ataupun tiada boleh akan seorang daripada orang Islam meninggalkan satu waktu daripadanya daripada solat. Banyak orang pakai kitab Rumi tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Dia lolos tu bukan lolos kan, lulus lah. Lulus. Dulu kalau ngaji dengan guru pun dia kata lulus bukan lolos. Guru tak cakap yang tak ada diloloskan, tak ada lulus. Maksudnya dia tak ada diluluskan ni, tak ada diizinkan. Tiada boleh. Itu maksud dia. Maksudnya seorang tu mesti melakukan sembahyang 5 waktu. Tak boleh tinggalkan sembahyang 5 waktu. Itu maksudnya. Meninggalkan satu waktu daripadanya. Meninggal apa? Pada satu kelakuan. Daripada segala kelakuannya, kelakuan seorang. Tapi syarat. Selama ada ia seorang tadi tu berakal. Selama ada ia tu orang berakal. Lolos cakap orang Indon. Tak tahulah pengarah penterjemah tu orang Indon. Tulisan tu apa tu? Terjemah orang Indon ke? Haji Khairul? Saya tak pastilah kalau ada orang terjemah kitab Indon. Tapi saya pakai kitab Jawinya okey. Kitab saya tak ada tulis lulus atau lulus pun Ustaz. Terus tulis orang Islam tidak dibenarkan meninggalkan semua jemaah sembahyang ini. Itu saya rasa terjemahan daripada Jabal Muraki tu. Jabal Muraki tu dia dah apa orang kata? Dia dah buat balik. Kata guru saya begini Guru saya beritahu Wallah alam, dia kata guru saya lah. Kita kalau nak buat terjemahan kitab, biar kitab matan asal tu dikekalkan, kemudian kita syarahkan di bawahnya. Kalau kita tukarkan semua sekali, kemudian kita tukarkan tajuk sekali. Jangan letak ambil kitab nama kitab Mata Musolli. Kata guru saya itu tidak ada adab dengan pengarang kitab yang dulu. Itu tidak ada adab dengan pengarang yang dulu. Nur Ani Abu, okey. Mungkin dia tersalah. Mungkin cetakan tu tersalah, tulis lolos. Asalkan lulus. Kadang-kadang orang cetak ni pun, yelah, bukan semua dia tahu. Kita tak salahkan dia. Kadang-kadang benda tu terlepas pandang. Kata dia nak tulis lulus, jadi lolos. Lolos tu tak nampak maksud situ. Nak kata bahasa Indo pun tak juga. Sebab orang yang terjemah tu, Nur Ani Abu tu, dia orang Melayu kita. Ya betul. Printing error kadang-kadang. Kita tanggung di atas tu. Tapi kalau yang macam yang Kak Lia bagi tahu tadi, bahasa moden ni Ustaz. Yang kata lulus pun tak ada, lolos pun tak ada. Tu bahaya sikit lah. Kalau kitab macam tu saya tak guna sangat. Sebab kata guru saya, itu tak ada adab. Kalaulah kita terjemahkan semua, matan-matan pun kita dah tukar sekali. Kalau nak buat penulisan yang baik, penulisan yang baik begini. Matan tu, contoh yang kita baca sekarang ni, yang matan asal tu, penulisan asal tu kita kekalkan letak atas. Yang bawah tu, baru kita buat syarah. Tu tak apa. Itu tak apa. Baik, habis. Bukan lolos bahasa Indonesia bermaksud lepas, tak kena. Tu salah tu. Bukan begitu Maksud lulus, maksud kata tiada diluluskan, maksud tiada boleh akan seorang daripada orang Islam meninggalkan satu waktu daripadanya, daripada solat itu, pada satu kelakuan daripada segala kelakuan. Kelakuan tu apa maksudnya Ustaz? Kelakuan semayang. Satu kelakuan semayang. Kita tak boleh tinggal pun satu kelakuan.
Kelakuan semayang. Maksudnya kelakuan ni apa? Anggota kita semayang ni. Kelakuan kita. Nak sebut kelakuan pun banyak juga. Kelakuan. Kelakuan hal kita semayang. Tu dia. Pada satu kelakuan daripada segala kelakuan seseorang. Tapi syarat selama ada ia berakal. Selama ada ia seorang tadi tu berakal. Dan jikalau sampailah lemahnya barang yang sampai. Apa maksud jikalau sampailah? Ini ghayah. Ini dia ghayah. Walaupun sampailah lemahnya. Walaupun sampailah lemahnya seorang tadi akan perkara yang sampai. Apa maksud? Apa maksud dia? Dia maksud dia gini. Dia kata walaupun. Jikalau tu dengan mana walaupun? Jikalau tu dengan mana walaupun? Nanti Ustaz. Dan jikalau sampailah lemahnya. Sehingga kata dia tak mampu nak buat solat. Itu maksud lemah. Itu maksud kata jikalau. Jikalau sampailah lemah seorang tadi akan perkara yang sampai. Apa? Apa maksud akan perkara yang sampai? Ni bahasa Jawi yang dulu ni. Maksudnya walaupun sehingga kata dia jadi lemah. Dia jadi sakit. Tuan-tuan. Lemah tu maksudnya dia sakit ataupun uzur. Tulis itu. Walaupun sampailah oleh lemahnya. Maf'ul. Akan barang yang sampai. Ini akan sembahyang yang lagi akan sampai. Dia tulis hampir mati. Maksudnya walaupun kata lemah, sakit tak kira lah. Hampir mati sekalipun. Nak cerita kata wajib juga kena sembahyang. Wajib juga kena sembahyang. Walaupun sampai lemah tak larang nak sembahyang. Kena sembahyang juga. Sakit Ustaz, tak boleh sembahyang Ustaz. Sembahyang kan ada banyak cara. Sembahyang duduk ada, sembahyang baring ada. Tak boleh nak angkat takbir anggota sembahyang baring. Tak boleh gerak apa Ustaz? Menggerakkan mata boleh. Tak boleh nak gerak apa langsung Ustaz? Tak boleh nak gerak apa? Niat je. Baring. Sembahyang. Tu nak sampai hampir mati dah. Bersengatan lemah Cik Zainab. Ya, bersengatan lemah lah. Walaupun sampailah oleh lemahnya akan barang akan sembahyang yang sampai. Walaupun kata dia lemah sekalipun, wajib dia kena sembahyang juga. Kita ni tengok, sembahyang. Duduk kat mana-mana pun kena sembahyang. Ustaz, baju kotor Ustaz, tak boleh sembahyang Ustaz. Sembahyang hormat waktu pun boleh. Tak ada sembahyang, air tak ada Ustaz. Sembahyang hormat waktu apa? Apa maksud sembahyang hormat waktu? Kita sembahyang tu dalam keadaan kita tu tak cukup syarat sembahyang. Kita panggil sembahyang hormat waktu. Sembahyang hormat waktu dalam keadaan kita tidak cukup syarat sembahyang. Dia tanya pula dah. Tak apa. Ini sebenarnya tak apalah. Ni saya tak pernah bahas lagi dalam apa. Ini cantik soalannya. Soalannya saya bisa jawab. Hukum wanita pergi ke masjid untuk solat Jumaat adalah harus. Makruh dan haram. Bergantung pada keadaan wanita tersebut. Baik, tak apa. Apakah hukumnya jika wanita ke masjid untuk menuntut ilmu? Ini cantik soalan. Hukum bagi wanita untuk menuntut ilmu ke masjid itu wajib. Itu wajib. Seumpama ni saya nak cerita ni. Ini yang berlaku di Fatah ni, tempat saya belajar pondok dulu. Di pondok dulu, kalau di masjid, bila time sembahyang jemaah, ni yang kita nampak realiti berlaku sana. Ni kalau bagi orang dekat lah. Sembahyang jemaah kat kampung. Saya sembahyang jemaah dekat kampung masjid depan pondok saya tu.
Malam tu ada orang mengajar kitab. Tapi kami budak pondok tak pergilah. Nak cerita kata ni, mereka tahu juga hukum. Orang Fatoni ni Jadi bila habis sembahyang maghrib, bila waktu sembahyang maghrib, orang perempuan tak ada sembahyang. Pada rumah dekat lah. Tak datang sembahyang. Ni bagi yang dekat tengok. Kemudian bila orang lelaki habis sembahyang masjid, lepas tu dia buat pengumuman. Lepas ni ada orang mengajar. Orang perempuan pakat datang. Kalau kita fikir dengan akal kita, ni bagi orang dekat lah. Kalau fikir dengan akal kita, lebih baik kita sembahyang masjid kat Ustaz. Alang-alang dah sembahyang tu, terus belajar je Ustaz. Itu kita guna akal kita. Tapi nak cerita kata orang perempuan yang dekat Fatoni tu, masa tu saya nampak depan mata saya sendiri. Nak kata dia tahu bab hukum ni. Bukan kita tak tahu bab hukum, tahu juga. Tapi uruf tempat kita macam tu dah. Kita tak salah lah Tapi nak cerita kata bila dah habis sembahyang, lepas tu baru nak start ceramah tu, baca kitab sana, orang sana baca kitab Dia tak ada ceramah mana. Nak start baca kitab tu, orang perempuan bakat berduru ramai pergi. Penuh dekat tepi jalan tu datang. Masuk ke masjid. Pakat tu. Lepas tu bila dah duduk dalam masjid, lepas tu orang sembahyang isyak, barulah dia ikut. Sebab dah duduk dalam masjid dah. Nak cerita kata dia sepretkan lagi. Ada setengah-setengah tu dia balik rumah. Kalau orang bagi kaum orang muda perempuan lah. Yang 20 lebih, 30 lebih, 40 lebih tu pakat-pakat balik. Padahal masuk waktu isyak dah tu. Nak cerita. Yang dikekal dalam tu orang tua-tua perempuan. Nak cerita kata setara tu. Orang sana jaga sungguh. Tapi waktu menuntut ilmu dia datang. Itu wajib. Orang perempuan, bila ada kuliah-kuliah menuntut ilmu tu wajib pergi. Itu tuntutan Dan kuliah je orang perempuan datang. Baca Yasin kat surah pun orang perempuan tak datang. Masa tu lah baru dapat solat isyak berjemaah. Ya. Kalau baca Yasin pun gitu juga. Orang perempuan pun tak datang kat sana. Baca Yasin sana di Fatani pun dia baca laki-laki je. Ini bukan masalah adat atau uruf Cuma nak cerita masalah hukum. Hukum. Sebab tu di sana bila di masjid-masjid sana, solat subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, tak ada orang perempuan mana. Jarang nampak lah. Melainkan kalau ada kuliah. Kuliah sana, kuliah subuh tak ada. Sana kuliah dia buat pukul 9 pagi. Kuliah duha. Tu orang perempuan ramai pakat pergi. Habis itu. Tu nak cerita sikit lah. Tadi apa yang Tuan Teja tanya tadi tu. Kalau bab belajar, itu wajib. Itu memang kena perambat, kena suruh pergi. Suami dia kena benarkan pergi. Kalau suami dia tak mau pergi belajar, suruh bini dia pergi belajar. Itu dibahaskan dalam kitab Hidayatul Sibyan tu. Kalau suami dia tak bagi pergi waktu dia belajar tutup fardu ain, suami dia berdosa. Itu ada sebut dalam kitab. Perbahasan tu panjang, nanti akan datang saya bahas juga. Dalam kitab ni ada pun ada nanti habis itu. Tapi dah tanya tu kita jawablah. Baik, tengok. Apa tanya soalan tadi? Selagi berakal wajib solat walau bagaimana bersangatan lemah sekalipun. Ya betul. Encik Muhammad Najib betul. Walaupun bersangatan lemah sampai ke peringkat lemah sekalipun, itu wajib. Barang yang sampai tulis. Masuk kata barang yang sampai itu, jikalau sampailah lemahnya, barang yang sampai dobit tepi situ. Masuk barang yang sampai dengan mana? Bersangatan lemah. Barang yang sampai dengan mana? Bersangatan lemah ataupun sehabis-habis lemah. Tulis itu. Dobit di tepi. Jikalau sampailah lemahnya akan barang yang sampai. Apa maksud barang yang sampai? Dobit di tepi. Yakni bersangatan lemah ataupun sehabis-habis lemah. Walaupun sampai lemahnya seorang tadi itu,
akan sehabis-habis lemah. Payah kitab ni. Ni kalau baca sekali ni habis lalu. Lepas tu kitab Syeddaud ni, ikut kitab dia ni, kalau baca sekali awam tu memang payah. Melainkan kita dah biasa belajar kitab Syeddaud, tak apa. Tengok ni kata ni. Dan jikalau sampai lemahnya barang yang sampai. Kalau orang tak bisa mengaji tu, apa barang yang sampai? Maksudnya, dan jikalau sampai lemahnya, akan bersangatan lemah ataupun akan sehabis-habis lemah. Orang sakit lemah boleh solat tanpa wuduk, Ustaz. Kena ada wuduk. Wuduk tu syarat semayang. Wuduk tu syarat semayang. Melainkan tempat kita tu tak ada air. Kena tayamum lah. Kalau tak ada tayamum pun semua, kita duduk dalam hutan, nak tayamum pun tak boleh, nak ambil wuduk pun tak boleh. Itu kita semayang tu, tapi semayang menghormati waktu. Tapi wajib selepas daripada tu, wajib kena qada balik. Ya, Hajar Faridah. Baik. Dan sakitnya kepada sehingga-hingga sampainya. Apa maksud sehingga sampainya? Yang ni bersangatan sakit. Tulis itu. Sakit ke lemah sekalipun. Tengok. Sehingga sampainya sekalipun. Tafriq. Tafriq pada kata royah tadi. Tafriq pada kata jikalau tiada diuzurkan meninggalkan semayang. Tak boleh kita tak ada diuzurkan boleh meninggalkan semayang. Ya betul Hajar Zuraidah. Kalau tengok Idam Tasbihan tu ada. Saya ada mengajar masjid negeri tu. Baik. Sekalipun tiada diuzurkan. Habis tu sampainya sekalipun. Tiada diuzurkan meninggalkannya, tak boleh kita nak uzur kata meninggalkan semayang. Tak boleh juga. Walaupun lemah sekalipun. Ni bab semayang ni, ni nak cerita semua. Semayang ni wajib. Ustaz, saya tak larat Ustaz. Nak qada boleh tak? Tanya dia mati dah ke? Kalau orang tak boleh semayang tu dah mati, tak apa, tak boleh semayang. Ni hidup lagi. Kita ada semayang tu banyak benda. Banyak kelakuan kita boleh semayang. Ni banyak apa Hajah tadi tanya. Kelakuan duduk. Kelakuan berdiri, tak mampu berdiri, duduk. Kemudian bila duduk, kelakuan berbaring. Kalau tak mampu bila dah baring, tak boleh nak cakap, kelakuan menunjukkan syarat mata. Tak boleh nak kata apa-apa lagi dah. Kelakuan apa? Baca dalam hati dah. Walaupun begitu, wajib kena semayang juga. Kalau tanya Ustaz, dekat tempat hutan ni air tak ada, tayamum tak ada Ustaz. Wajib kena semayang tak? Wajib juga. Baju kotor Ustaz, baju kena taik cicak. Baju kena taik lembu. Contoh. Duduk dalam hutan. Masa nak habis ni Ustaz, wajib kena semayang ke? Wajib kena semayang juga. Dia panggil semayang apa? Dia panggil sembahyang menghormati waktu. Tapi selepas daripada tu, wajib kena qada balik. Sebab apa kata ulama? Sebab apabila di pertengahan tu, apabila tiba-tiba, kalau dia tak semayang pada masa tu, esok-esok Allah Ta'ala dakwa dia esok. Sebab itulah kita ni, walaupun semayang menghormati waktu, bila kita dah semayang, tiba-tiba kita nak balik rumah tu, tiba-tiba aksiden mati. Maka esok kita tidak akan didakwa. Sebab apa? Sebab kita dah semayang tadi dah. Sebab tu kata kelebihan semayang hormati waktu ni untuk sebagai backup kita di hari akhirat esok. Apalah aku qada kat rumah lah. Susah lah Ustaz. Saya Ustaz ni berlengah ni Ustaz. Tak ada wudu nak semayang. Apa Ustaz, mana sah? Bukan kira sah tak sah. Dia kira kata semayang tu tak cukup syarat. Tapi dia panggil semayang menghormati waktu.
Bila kita dah semayang kat hutan tu, bila balik rumah semayang balik, dia panggil i'adah. Habis-habis buat kat rumah ni Ustaz. Manalah tahu na'udzubillah min zalik, tiba-tiba kita nak balik dalam perjalanan tu, tiba-tiba accident mati. Kan dah berdosa dah. Sebab tu semayang menghormati waktu tu sebagai nak backup kita. Takut-takut tak sempat kita nak buat. Nak balik rumah tu. Ni kena ingat Orang yang menjaga orang sakit wajib mendudukkan orang sakit. Ya, betul. Bersangatan lemah, sakit tenat, tangan tak boleh angkat, mata tak boleh angkat, solat ala hati. Ya, boleh. Dah tak boleh nak buat apa dah. Ni. Guna Rasulullah mengikut kemampuan kerana solat tu wajib diulang walau belum ngajar. Tapi kena ingat, wajib kena iadah balik tu. Ni apa tadi soalan? Tapi ramai dengan solat terlemah Ustaz. Bila kita solat jaga, kita suruh solat, juga ada yang kata Allah Maha mengetahui aku sakit. Payah cerita. Itu orang jawapan tu nak lari bersemayang tu jawabnya. Nak lari bersemayang. Kata Allah Ta'ala saja yang mengetahui aku sakit ni. Ya Allah, sakit sangat ni. Engkau mana tahu aku sakit macam mana? Dia jawab gitu pula dah. Dia jawab gitu. Kau mana tahu aku sakit macam mana? Aku tak boleh nak semayang ni. Ambil wuduk pun tak boleh. Nak tayamum tak boleh. Aku nak semayang berdiri pun tak boleh. Semayang mati waktu. Habis cerita, senang cakap dengan dia. Baik, tengok. Cara semayang macam kita solat biasa. Betul. Saya semayang sama. Ajar sangat semayang macam biasa. Orang tua yang nyanyuk atau berpenyakit, apa tu? Dementia. Tak faham. Penyakit dementia tu saya tak bisa dengar. Macam-macam mana Ustaz? Kadang-kadang dia okey, kadang dia tak berapa waras. Nyanyuk kan tak? Nyanyuk ni kok mana pun dia kena semayang. Kalau dalam keadaan nyanyuk dia semayang, kita kata itu sah lah. Kalau dia duduk dengan anak tu, anak kena perhatikan dia lah. Dia dah semayang ke belum? Sebab orang nyanyuk ni dia panggil orang yang terlupa sementara. Bukan dia terlupa selama-lama. Dia kejap okey, kejap tak okey. Tu je nyanyuk. Dia panggil nyanyuk. Ala kulihal dia tu masih dituntut lagi semayang. Dia bukan orang gila. Kalau dalam kereta jalan jam dari masuk maghrib hingga selepas isyak, jika ada wuduk, bolehkah solat sambil drive? Okey. Kita ada wuduk. Ni soalan ni cantik. Ini masalah. Banyak orang salah faham. Kita semayang ada wuduk. Semayang dekat atas kita. Semayang kita sah tak? Dia panggil semayang menghormati waktu. Tuan Teja dia panggil semayang menghormati waktu. Lepas balik sampai rumah, wajib kena qada balik. Sebab apa saya cakap begitu? Sebab semayang kita bukan dalam keadaan sempurna. Tak cukup syarat. Apa tak cukup syarat? Ada wuduk dah Ustaz. Kiblat cukup ke tak? Pakaian kita macam mana? Tu semua kena kaji balik. Sembayang itu sah. Tapi dia panggil menghormati waktu. Tapi wajib bukan sunat. Wajib kena i'adah balik bila sampai rumah. Katakan bila dia tengah bawa kereta, na'udzubillah min zalik, dia tak semayang menghormati waktu. Masa nak habis dah. Tak apalah, aku qada kat rumah lah. Tiba-tiba tak sampai dekat rumah lagi, accident. Mati. Esok Allah Ta'ala dakwa kat dia. Sebab apa? Sebab dia tak semayang menghormati waktu tadi. Dah masuk waktu, semayang je lah. Dah tahu tak sempat sampai dah. Tu dia. Kecuali orang yang benar. Okey, nampak lagi siapa tu? Tuan Teja. Maaf, tanya bab fiqah sikit. Kalau orang tu yang uzur memakai pampers dan tak dapat kawal buang air kecilnya atau disambung tiup pada beg, macam mana caranya Ustaz? Dia gini. Orang tu sangat uzur memakai pampers.
Dia tengok sekadar mana yang kita mampu. Dia sebenarnya, kalau kita tahu pakai pampers, kita tahu dia uzur dah. Itu orang yang uzur. Atau disambung tiup pada beg. Dia tetap wajib kena sembahyang juga. Tapi sekadar mana yang mampu dia buat. Okey. Dia mampu boleh ambil wuduk tak? Kena ambil wuduk. Pampers tu tak boleh buang lah sebab benda wajib. Sembahyang kena sembahyang juga. Contoh kata ustaz, pampers tak boleh buang ustaz. Dan tak dapat kawal buang air kecingnya. Dia gini, kalau kita nak masuk waktu sembahyang, kita tukar pampers siap-siap. Contoh. Sampai masuk waktu tu, kita tukar siap-siap. Kemudian, bila masuk waktu ni dipanggil orang yang diuzurkan. Dipanggil orang yang ada sentiasa berhadas. Ni dipanggil orang yang sentiasa berhadas. Apa ni? Tak nampak. Hajar Zainab Abu Bakar. Dia dipanggil orang yang sentiasa berhadas. Tak dapat kawal air kencing dia. Bagi dia ni bila masuk waktu azan, basuh dia punya tu bawah, kemudian pakaikan pampers, kemudian ambil uduk, terus sembahyang. Itu cara bagi orang yang tak dapat kawal air kencing tadi. Orang sakit koma tapi kadang-kadang sedar macam mana ustaz? Ya, macam tadi kita katalah. Kalau sedar tu kena sembahyang. Orang koma ni diibaratkan macam orang mati. Orang koma ni diibaratkan macam mati. Tapi bukan niat kodok je ustaz, niat iadah. Nak kita niat kodok lah. Maknanya kita niat sembahyang balik. Seolah-olah kata sembahyang kita tadi tu sembahyang hanya menghormati waktu. Tak sah tadi sembahyang tadi. Tapi kena sembahyang juga. Seolah-olah sembahyang menghormati waktu tadi dianggap tidak sah. Lepas tu kita sembahyang fardu balik. Tak ada masalah apa. Jadi kodok lah. Jadi kodok. Angkasa umur kena sembahyang macam mana nak tahu waktu-waktu sembahyang ustaz? Ini kena tanya dia lah. Dia ada cara kiblat dia nak ambil dia punya apa? Waktu-waktu dia. Kita tak tahu tapi orang angkasa tu tahu. Dia mesti tahu kata bila matahari tu naik macam mana. Itu saya nak cerita pun tak boleh. Sebab saya tak nak pergi pun dekat sana. Tapi orang angkasa mesti dia tahu masuk waktu. Masalah sembahyang tak sembahyang itu serah pada dia. Tapi wajib tuntutan sembahyang tu wajib. Wajib. Tu dia. Alhamdulillah. Okay. Orang yang nyanyuk. Ramai banyak soalan Orang yang nyanyuk solat rakaat sahaja sedang kita cakap kata tak cukup tu. Nanti tak. Orang nyanyuk solat 2 rakaat saja. Sedangkan kita kata tak cukup tu. Tapi dia berkala kata dah cukup. Macam mana tu ustaz? Saya pernah tanya seorang ustaz, dia menjawab. Orang nyanyuk ni, Allah angkat semua nikmatnya termasuk solat. Dia semayang tu tetap kena semayang. Tapi cumanya kalau dia dah kata begitu, itu dia dengan Tuhan lah. Maksudnya, kita kata dah, tu tak cukup 2 rakaat. Dia kata, tak, aku dah cukup dah. Kalau dia yakin dengan Tuhan, dalam masa dia nyanyuk, itu dia dengan Tuhan. Terlepaslah sebab dia dalam keadaan nyanyuk ni kerana dia lupa. Lupa tu lupa yang bersangatan. Orang nyanyuk ni bukan lupa macam kita. Na'udzubillah min zalik, minta jauh. Sebab itulah di antaranya nak mengelakkan pada perkara nyanyuk ni, kita selalukan membaca Al-Quran, selalukan kita bertalaki kitab. Jangan tinggal pengajian fardu ain, jangan tinggalkan Quran. Kena ingat ada 2 perkara ni. Kalau orang yang ada nyanyuk tu, kadang-kadang dia tinggalkan Quran, kadang-kadang dia tinggalkan talaki fardu ain. Kalau kita alhamdulillah orang yang tiap-tiap hari mengaji Quran dan kita yang selalu belajar fardu ain, insya-Allah kita tidak akan mendapat musibah penyakit nyanyuk. Na'udzubillah min zalik. Habis itu. Daimul hadas. Ya. Dia panggil daimul hadas, orang yang sentiasa berhadas. Masalah kencing tadi tu. Betul. Tapi bukannya qada. Banyak soalan nanti tak tepat baca. Maknanya nanti sat mana ni? Tapi bukan niat qada ya ustaz. Tapi niat iadah. Taklah, niat qada lah. Niat iadah tu maksudnya iadah tu qada lah.
Yang ada tu ulang balik. Istihadah. Ni masalah haid pula ni. Masalah haid saya tak mau jawab lagi. Panjang nanti ni istihadah ni. Istihadah ni bab haid. Istihadah ni bab haid. Bab haid ni panjang pula. Istihadah ni darah penyakit. Atau lain. Tengok untuk sikit lah. Banyak sangat soalan. Nanti saya jawab. Maknanya soalan waktu tak perlu ada wuduk, Ustaz. Kalau ada wuduk, dia gini. Dia semayang menghormati waktu ni bukan kata tak ada wuduk je. Tengok pada tempat. Kalau tempat tu tak ada wuduk, tak ada air, kita semayang gitu tanpa wuduk. Tapi tempat tu ada air, kita kena ambil air juga. Tapi cumanya baju kita kotor. Wajib kena semayang juga. Maksudnya, semayang menghormati waktu itu luput dengan salah satu syarat. Dia tidak ada salah satu syarat semayang tu tak ada. Ni ada orang bagi tahu dah, so skip lah dah. Nanti Allah banyaknya. Okey. Sekiranya orang nak akid nazar, bolehkah dia buat jamak solat untuk mudahkannya orang yang sakit? Ni masalah perbahasan juga ni. Sakit nazar. Dia tak kira lah. Dia masalah sakit ni. Dalam mazhab Syafi'i kita, ni dalam kitab ni ada semua. Tapi banyak sangat soalan. Tak terjawab saya. Solat, jamak solat hanya boleh dijamakkan bagi orang yang sakit sahaja ataupun dengan sebab hujan. Kalau sakit bersengatan dia boleh nak jamak, boleh, tak ada masalah. Tapi qasar tak boleh, hanya jamak sahaja. Hanya jamak sahaja. Dengan sebab contoh dalam kitab dia sebut kalau bersengatan sakit. Nanti saya tak sempat nak baca tu. Dalam kita dalam flight sama lah ya. Kena solat semula bila dah sampai kena. Ya betul. Flight pun sama juga. Flight pun sama juga. Meski Ustaz tu sama. Nyok teruk dipanggil. Haji aku kata. Meski tu sama. Baik jap. Nyanyuk teruk dipanggil Alzheimer's disease. Tak tahu apa nama dia. Itulah. Okey habis. Okey baik tengok kitab. Banyak sangat soalan tanya. Dan dikehendaki dengan solat wusta itu, iaitu sembahyang asar. Ni Kak Lin tanya ni. Jadi, dikehendaki dengan solat wusta. Apa solat wusta? Ini kalau majlis bahasa Arab ni. Hafizu ala salawati was salatil wusta. Dia panggil min atfil khas alal am. Min atfil khas alal am. Dalam ilmu balaghah. Dalam ilmu balaghah, kalam itnab, dia panggil min atfil am min atfil khas alal am. Salatul wusta tu dia panggil khas, khusus. Ataupun ada pun solawat itu dia umum. Baik. Jadi sembahyang wusta di sini iaitu sembahyang asar. Ini perbahasan ulama panjang. Ulama ada bahas panjang berkenaan tentang solat wusta. Jadi para ulama berittifaq bahawasanya solat wusta itu terlebih muakkad daripada solat 5 waktu, iaitu solat asar. Jadi solat yang ulama berittifaq, ulama, bersepakat ulama, solat wusta itu terlebih muakkad, terlebih kuat daripada solat 5 waktu yang lain. Jadi itu solat asar tu muktamad. Kau yang muktamad. Tapi ada pendapat para fuqaha tentang solat wusta ni banyak. Kata setengah ulama, solat wusta tu, solat asar tu, siapa dia yang berpandangan solat asar tu? Itu pendapat Sayyidina Ali bin Abi Talib, Abu Ayyub, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Hurairah. Banyak. Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Daud bin Munzir. Mereka mengatakan solat wusta itu iaitu solat asar. Kata setengah ulama, solat wusta tu kena pada solat zuhur. Ada juga.
Tapi bukan ittifaq. Itu hanya sebahagian daripada Abu Sa'id Khudri, Usamah bin Zaid. Kata setengah, tapi bagi pendapat mazhab Syafi'i kita, kalau mazhab Syafi'i kita, mazhab Syafi'i kita, solat wusta itu ialah solat subuh. Tulis itu. Mazhab Syafi'i kita, solat wusta itu ialah solat subuh. Sebab apa? Sebab dia mula daripada awal fajar, terbitnya fajar, maka dikatakan solat wusta. Itu bagi pendapat mazhab Syafi'i kita. Itu pendapat mazhab Syafi'i, Umar bin Khattab, Mu'adh bin Jabal, Ibn Abbas, Ibn Umar dan lain-lainnya lah, banyak. Kata setengah ulama, solat wusta itu ialah maghrib. Itu pendapat bagi itu bukan muktamad iaitu pendapat Qabisah. Kata setengah ulama, iaitu isyak pula, solat isyak, solat wusta. Banyak pendapat. Itu pendapat mazhab Imamiyah. Itunya. Tapi ada kata setengah ulama, solat wusta itu berlaku pada hari Jumaat, iaitu solat Jumaat. Solat wusta. Itu pendapat Imam Qadhi Iyad bagi mazhab Maliki. Ala kulli halin kita maklum bila sebut solat wusta dia pertengahan. Sebab kita sembahyang 5 waktu kan, betul? Jadi zuhur, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Jadi asar tu panggil pertengahan. Sebab tu dipanggil solat wusta. Adapun dalam mazhab Syafi'i kita dikira solat wusta itu mulai daripada solat subuh. Ini dia. Habis itu. Ada kata setengah ulama pula, solat wusta tu kena pada 5 waktu solat. Banyak juga perbahasannya. Itu perbahasan banyak lah. Kata setengah ulama ada kena pada witir lah, solat wusta macam-macam. Tapi ala kuliah kita pegang yang muktamadnya wusta tu iaitu solat asar. Maksudnya apa istimewa solat wusta? Keistimewaan solat wusta itu ialah solat itu dikatakan ada kelebihan semayang dia tu. Antara 5 waktu tu semayang asar tu lah terlebih kuat. Pahalanya nak ceritanya banyak tu pada waktu solat asar. Itu istimewaannya. Mama malam. Itu dia. Habis itu. Itu dipanggil solat wusta. Maksudnya ittifaq ulama kata terlebih muakkad. Terlebih kuat nisbah pahalanya daripada solat yang lain, 5 waktu lain. Itulah solat asar. Habis itu. Adapun sebab ditentukan dan dengan menyebut akannya kerana kelebihannya dan mulianya atas yang lainnya. Tengok. Adapun sebab, sikit lagi nak habis dah. Adapun sebab, yang ni last. Adapun sebab ditentukan dengan menyebut. Yang ini dengan menyebut oleh Allah Ta'ala. Dia akan solat wusta tu. Sebab apa Allah Ta'ala sebutkan solat wusta tu? Ni. Mama malam ni jawapan dah ada kat sini dah. Kerana kelebihan solat wusta dan mulia solat wusta itu atas yang lainnya. Yang ni atas solat yang lainnya yang selain daripada solat asar. Nak cerita kata solat asar ni lebih daripada solat yang lain. Kalau orang lelaki tu kalau kata solat asar tu pakat-pakat sembahyang Jumaat. Kalau boleh sembahyang 5 waktu lah sembahyang Jumaat habis itu. Dan adalah sebab diturunkan ayat ini kerana memudahkan sembahyang tak terkala takut. Ini nak cerita pula asbabun nuzul. Ayat ni sebab apa diturunkan solat ni? Sebab apa diturunkan ayat hafizu ala salawati was salatil usta wa qumu lillahi qanitin. Akan datang minggu depan kita bahas dan adalah sebab diturunkan ayat ini. InsyaAllah kita bahas. Wallahu alam. Kemudian saya nak buat pengumuman satu pengumuman kepada semua. InsyaAllah saya tengok ada dalam grup WhatsApp ada orang tanya saya, kalau saya nak baca kitab tasawuf tu, kalau saya sanggup nak baca kitab tasawuf, kitab penawar bagi hati. Sebabnya kalau kitab
Idatul Azkiyat tu saya baca hari Selasa. Itu untuk grup yang tertutup, tak apalah. Kalau untuk grup kita, ada orang minta jemaah, minta pada saya nak minta baca kitab Penawar Bagi Hati. Saya berfikir-fikir, tak ada masalah. Cumanya saya free pada Ahad malam Isnin. Hari Ahad pukul 9 suku boleh kalau kita nak buat. Tak ada masalah. Kalau nak buat 9 suku boleh, 9.30 pun boleh. Tak ada masalah. 9 suku lah macam biasa. Kalau semua setuju, tak ada masalah. Nanti saya nak tengok ruang komen. Kalau nanti saya baca ruang komen, kalau semua setuju, okey. Kalau tak, kalau ada seorang dua orang nak, tu kita tengok yang majoriti untuk Ahad malam. Kitab Penawar Bagi Hati. Saya tak mengapa, saya tak kisah. Saya nak mengajar ni tak apa. Kalau betul-betul nak belajar bab tasawuf, tak apa. Kita ambil yang kecil-kecil dulu, kitab kecil Kitab Penawar Bagi Hati. Jadi 2 kali lah. Pagi 1 pekah, malam tasawuf. Seminggu sekali lah tasawuf ni. Malam ni tak start lagi Kalau nak buat minggu depan, nak minta jemaah tolong belilah kitab tasawuf Penawar Bagi Hati dulu. Saya tak mahu ambil kitab Minhajul Abidin, kitab Ikam, tak mahu masuk dulu. Habis yang kecil dulu, nanti kita naik nanti. Habis kitab ni kita naik. Kalau semua setuju, boleh tulis dalam ruang komen. Lepas tu kalau masa tu malam masa malam. Saya dah, kalau nak cek hari lain tu, saya tak ada masa dah. Saya ni, jadual saya ni, pagi kitab Arab, tengah malam pun ada juga Cuma hari Ahad je lah saya free tu. Ahad malam. Ini pun bergantung sebab satunya Ahad malam tu saya ada kuliah maghrib. Tapi tak apalah, nanti akan datang kalau ada kuliah maghrib dah start balik, nanti kita adjust pergi ke malam sikit, pukul 10 dan sebagainya lah. Dia nanti macam-macam yang boleh, tak ada masalah. Kalau semua setuju, tak ada masalah. Tolong beli kitab Penawar Bagi Hati. Ada jual murah, tak mahal pun kitab Penawar Hati ni. Dalam RM10. Kalau Jawi murah Jawi tu dalam RM5 je, tak mahal. Kita start minggu depan. Insya-Allah. Masa tu nanti kita betul antara 9 suku 9.30. Nak 9.30 pun tak apa juga. Ahad malam ni kita relax sikit lah. Baik. Kalau semua setuju, okey. Kita ambil kitab Penawar Bagi Hati tak Jawi je. Okey. Saya guna kitab Jawi lah. Kitab saya dah ada dah. Tak apalah, siapa yang ada keuzuran tak boleh ikut pun tak apa. Saya tak paksa Cuma saya nak minta persetujuan ramai-ramai. Kalau ikut, kalau okey. Saya tak ada apa pun, tak ngajar pun tak apa. Siapa yang tak ada kitab tu, tolong belilah. Pada minggu depan hari Ahad. Nanti saya tunjuk gambar kitab saya. Kitab Penawar Bagi Hati. Karangan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Baik. Okey, jadi sekadar itu saja. Tengok, kita rasa Ahad malam tu 9.30 pun tak apa Lepas-lepas makan nasi tu 9.30 tu okey lah. Kita buat sejam je. Kita buat santai je. Tak mau panjang-panjang sangat. Sejam cukup. Jangan lebih masa Kalau PK tak apa lebih masa. Kalau tasawuf ni, tasawuf, pelita penuntut, adab-adab tu kita buat sejam je. Bukan. Ustaz Mahathir punya kitab Qalbus Salim, saya nak yang kitab aslinya, yang kitab Jawi. Yang kitab orang dulu sekarang. Bukan yang kitab Ustaz Mahathir Ju tu Itu dah diubah. Saya nak kitab yang lama. Yang kitab Jawi, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Pengarang kitab dia Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Kitab tu masyhur, Nama kitab dia Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Itu nama pengarang kitab. Kitab Tasawuf Penawar Bagi Hati, nama pengarangnya Syekh Abdul Qadir Al-Mandili Al-Indonesi. Habis itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa rizqan halalan qayyim. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fihi wa amalan maqbulan wa sa'adatan darain. Amin ya rabbal alamin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti ustaz bagi tahu kitab yang Rumi ya. Rumi sama je, Penawar Hati juga nama dia. Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, bukan Mandiri Mandili. Syekh Abdul Qadir Al-Mandili Al-Indonesi. Dr. Fauzia, bukan Mandiri. Okey, nanti insya-Allah kita start minggu depan insya-Allah. Wallahu a'lam. Syukran semua, jazakumullah.